Buka perbuatan syaitan. Terus setia bersama di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia dan diberi kesempatan sebagaimana diwawarkan pagi ini kembali untuk Pesona Zahra dan bersama-sama dengan kita yang bagi Ustaz Muhammad dah pun bersedia untuk bersama dengan pendengar dan pada kali ini untuk pertemuan bersama kembali dengan anda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah sihat dah. Alhamdulillah. Ustaz di Dekat Malaysia? virus. Saya Ya kat Malaysia. Alhamdulillah sihat. Kat Malaysia Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. diberi kesempatan untuk kami juga bersama dengan bagi Ustaz pagi ini dan dengan keadaan ataupun situasi semasa di negara kita banyak ujian telah melanda sahabat-sahabat kita, begitu juga untuk mereka saudara mara kita yang terdekat Ustaz ni dan pertemuan kita hari ini pun khusus ataupun khas untuk kita kongsi kesedihan sahabat-sahabat pendengar dan juga sahabat-sahabat kita yang berada di luar sana yang sedang dilanda ujian. Sekarang untuk mukadimah bicara kita mungkin dapat kita teruskan bersama dengan Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala dirahmati Allah dan jika virus seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah dan babang yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini, kesempatan bahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam Pesona Zahra dan mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. Jadi pada pagi yang berbahagia ini untuk Pesona Zahra ni saya suka sebenarnya dengan maksudnya negara kita diuji dengan ujian banjir jadi maknanya ramai antara kita yang diuji dengan banjir. So hari ini kita kongsikan panduan dalam kita menghadapi sesuatu musibah dan lebih spesifik lagi ujian banjir lah yang banyak yang terkesan di negeri-negeri. Dan saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala Kak Fairuz juga terlibat secara langsung sebab kita di rumah kebajikan orang-orang yang tidak berdaya, orang tua lebih kurang ada 40 orang ada bedridden pada bola-bola waktu air tu naik. Biasanya inilah pertama kali air tu naik setinggi itu. Biasanya saya akan tengok bagi dia punya benchmark dia. Kalau sampai dia orang sakit kita dukung orang atas. Biasanya sampai kalau ada kita dukung sama-sama orang yang berdaya ni untuk naik ke tingkat atas. Bila sampai ke atas, alhamdulillah maksudnya kita perhatikan naik dalam satu jadi dengan air mula surut di setengah-setengah tempat mana orang telah mula untuk baik pulih ataupun membersihkan lah. Okey. Jadi saya nak mulakan pada pagi berbahagia ni pertama sekali kita yang ditimpa musibah. Okey. Apakah panduan yang Islam suruh untuk kita ditimpa musibah? Dia juga hati ibu kakak ayah yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian seperti biasa lah. Ni kalau cuba kita tak sabar itu sendiri apa. Sebab kalau kita tak faham sabar itu apa, kita ingat kita sabar. Tapi sebenarnya kita tak sabar pun. Kita sabar. Sabar ni adalah kematangan pemikiran kita dan hati kita memahami satu benda itu ada hikmahnya. Itu maksud sabar. Dan hikmah ni Allah Subhanahu Wa Taala satu benda itu ada ke belakang kejadian itu yang kita tak tahu. Ini kita sebut mengenai sabar. Sabar ni adalah kematangan. Kita latih pemikiran kita. Dia kena latihan pemikiran kita, selalu diingatkan pemikiran kita, cara berfikir kita dan juga hati kita. Hati ni benda kita rasa. Akal ni benda kita fikir. Kadang-kadang benda kita rasa lain dengan benda kita fikir. Kita nak selaraskan. Apa yang kita rasa dengan apa yang kita fikir selaras. Bahawa setiap benda ada kebaikan yang kita mungkin faham ataupun belum faham lagi. Jadi maknanya itu masuk sabar. Sebab itu kadang-kadang hari ini dalam rumah tangga sendiri pun, dalam konsep rumah tangga sendiri pun, maksudnya ada orang kata, Ustaz, saya ni dah 20 tahun bersabar Ustaz. Tak tahan nak bercerai
tahan ni, 20 tahun dah bersabar. Tapi rupanya daripada hari pertama lagi dia bersabar. Tapi dia pendam ataupun dia pendam, dia menahan, dia pendam ataupun dia sebelum ni pasrah, ikutlah. Jadi apa-apa ikutlah kan. Pendam dia akan menjadi kita stres atau depres. Kalau pendam Kalau kita pasrah pula, dia menghampiri putus asa. Ini dua benda yang kita kena faham. Kalau kita pendam, kita cuba tahan dengan kemampuan kita sebagai manusia semata-mata, sebagai manusia kita takkan boleh tahan benda itu. Mana kita pendam, kita akan jadi stres ataupun depression. Ataupun kita pasrah, ikutlah, nak jadi apa jadilah, serah je lah, malas aku nak fikir kan. Dia menghampiri putus asa. Jadi sabar ni adalah kematangan pemikiran kita dan hati kita memahami satu benda mesti ada hikmah dia. Mesti ada hikmah dia. Kan? Kita kena bertabah. Nanti kita akan nampak hikmah dia. Mungkin bukan hari ni. Saya dalam beberapa hari ni dengan izin Allah SWT membantu kan. Mana kita naik boat masuk rumah ke rumah kan. Orang sampai bumbung DJ Fairuz, Kak Fairuz, sampai bumbung baby, pegang baby. Maknanya dengan hujan. Ada satu orang tu rumah dia tenggelam. Dia dah bawa kereta tu dah bawa naik atas dah. Dari atas kereta air makin naik. Dia dah ada dekat atas bumbung kereta dah. Kalau lah anda kata, saya fikir waktu sebut kita sampai tu, kalau saya kata takdirnya air tu melintasi kereta, tak tahu mana dah sebab tengah keliling ni dah jadi lautan dah. Kan? Tak tahu nak ke mana dah. Kan? Jadi maknanya ketika saya bantu ataupun ramai orang keliling bantu, memang ada orang yang memang begitu positif cara dia berfikir. Maknanya tak ada mengeluh, tak ada apa. Sebab mengeluh tidak akan merubah apa-apa sebenarnya. Ada orang yang memang marah-marah. Apa ni 10 jam dah kita tunggu. Memang semua orang tunggu 10 jam. Ada orang marah-marah. Ada orang yang memang macam pasrah. Ada orang yang memang macam maknanya takut sangat. Takut macam nak buat kan. Jadi maknanya first ataupun pertama sekali kita kena belajar sabar tu bermaksud kematangan pemikiran kita dan hati kita bahawa satu benda tu mesti ada hikmah yang kita mungkin tak faham ataupun kita belum faham ataupun kita terdampak faham dia. Jadi maksudnya kita kena lakukan semua amalan, kebanyakan amalan, boleh katakan hampir semua amalan kita kena mulakan. Kita sembahyang, kita kena mulakan Allahu Akbar, kita sembahyang Allahu Akbar. Sabar ni adalah satu ibadah yang kita tak boleh mulakan. Kita tak boleh jalan-jalan hari ni. Kita jalan-jalan. Kita kata, hari ni aku nak sabar lah. Sahaja aku sabar. Tak boleh. Sabar ni satu-satu benda yang Allah pilih. Siapa orang yang Allah nak bagi ujian untuk dia sabar. Semayang hari ni. Kita tunggu kita punya isteri, kita punya suami ke hospital mana-mana. Lambat je. Tak apalah. Kita pun ambil wuduk. Dapat pahala wuduk. Kita semayang duha lah. Dapat pahala duha. Kita boleh mulakan. Tapi sabar tak ada orang boleh mulakan. Dia tak boleh mulakan. Dia kena Allah pilih kejadian tu datang dekat kita. Dia ibadah yang Allah pilih. Sebab tu dalam Quran Allah banyak sebut mengenai sabar. Fasabrun jamil, sabar adalah maknanya indah. Dalam hadis banyak Nabi SAW sebutkan mengenai sabar. Sebab ibadah sabar adalah ibadah yang Allah pilih kita untuk Allah bagi pahala. Mungkin sembahyang kita tu Allah Subhanahu Wa Taala tengok sembahyang kita mungkin kurang sempurna. Mungkin puasa kita kurang sempurna. Mungkin sedekah kita ada terselit-selit dan kita kurang sempurna. Jadi maknanya mungkin kita nak syurga, kita nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan diredai. Tapi beberapa amalan kita tidak sempurna. Maka Allah pilih untuk kita tu ada pahala sabar. Itu kan itu antara hikmah yang besar yang kita boleh tengok dari pesusuk pandang. Yang apabila datang satu ujian kita kata okey kita bertabah, kita sabar. Maka Allah pilih kita sebenarnya. Pilih kita untuk ada pahala itu. Kita takkan boleh mulakan. Kita tak boleh tiba-tiba naik kereta, hari ini sahaja aku bersabar. Tanpa ada apa-apa benda. Tak boleh. Ibadah tu bukan kita punya. Kita tak dapat ibadah tu. Kita nak selawat, kita mulakan. Kita dalam kereta hujan-hujan, kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kita mulakan. Zikir kita boleh mulakan. Puasa kita mulakan. Haji kita mulakan. Umrah kita mulakan. Tapi sabar Allah pilih ibadah itu untuk kita. Ini panduan bagi orang yang terkena musibah, cara berfikir sabar. Jangan kita rasa kita sebenarnya bersabar tapi kita depres, kita
stres sebenarnya, sebab kita menekan emosi kita sebenarnya. Ataupun sebenarnya kita ingat kita bersabar. Kita sedang pasrah yang pasif. Kan? Akhirnya pasrah pasif menghampiri putus asa, maknanya menekan jiwa tu menghampiri stres ataupun depression. Okey, kita berhenti berehat sekejap. InsyaAllah kita bertemu selepas ini. Baik. Terima kasih Ustaz. Kita akan kembali selepas ni untuk mendengar mana perbincangan kita bersama Yang Mulia Ustaz hari ini, bicarakan tentang bagaimana nak menghadapi persediaan kita menghadapi ujian, dan khususnya kalau kita lihat pada rata-rata sahabat-sahabat kita di luar sana sedang dilanda dengan ujian banjir dan sebagainya. Apa-apa kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ni. Jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami di IKIM FM, di IKIM Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ini maslahat, maka kita tanyalah pada Tuan Mufti. La yaftin nas hatta yaftin. Faham, bila yang saya katakan ini bercanggah dengan fatwa Tuan Mufti, maka campakkan pendapatku pakat pendapat Mufti. Sebab apa? Sebab saya baru 2-3 hari kat sini, yang saya sampaikan hanya ilmu saja. Sedangkan Mufti, ilmu yang dah bercampur dengan waqi' yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad. Skim Perlindungan Takaful MySalam atau MySalam dirangka untuk golongan B40 telah berkuat kuasa pada 1 Januari 2019 dan diperluas pada 1 Januari 2020. Manfaat skim termasuk pembayaran tunai RM8,000 dibayar sekali seumur hidup apabila didiagnosis salah satu daripada 45 penyakit kritikal, dan pembayaran tunai RM50 semalam bagi hospitaliti sehingga 14 hari setahun. Saya tengok sekarang ramai yang terkesan akibat pandemik COVID-19 ni. Tapi dalam kita kena duduk diam jaga SOP, Mawib saya tengok tak berhenti-henti buat pelbagai inisiatif kepada asnaf wilayah persekutuan. Ya, betul sangat. Saya kadang-kadang kesian juga dengan skuad asnaf Mawib ni. Yalah, tak kira waktu bekerja. Dari mula PKP 1.0 sehingga 3.0, lebih 200 juta diberikan kepada asnaf. Betul, harap ia membantu asnaf untuk membina semula kehidupan. Saya dengar sesiapa yang terkesan dan memerlukan bantuan boleh saja buat temu janji dengan Mawib. Ya, memang betul. Tapi sebelum buat temu janji tu, kita boleh semak dulu skim-skim bantuan Mawib yang disediakan di dalam website www.maiwp.gov.my. Dan jika sudah tahu apa yang ingin dipohon, boleh muat turun borang, kemudian buat temu janji untuk menghantar borang tersebut. Oh, mudah je. Pertemuan kita menerusi persona di Zahra ketika ini di IKIM Inspirasi Inforia Islami, dan kesempatan untuk kembali bersama ni bagi Ustaz Muhammad Abdullah. Bagaimana kita nak menghadapi musibah ni? Kalau bersama dengan Ustaz tadi nak kata ramai orang boleh sebut sabar Ustaz, tapi sebenarnya tak sabar, dan caranya kita nak didik diri bagaimana untuk memperlihatkan bagaimana kesabaran itu sewajarnya berlaku. Juga kita akan bersama-sama dengan Ustaz sebentar lagi. Dan untuk pendengar juga, mereka yang tonton kita, terima kasih saya ucapkan. Selain juga anda dapat lihat kita di FB dan juga di YouTube, dan siaran langsung juga kita ikut di Radio IKIM ketika ini. Kita teruskan bersama dengan bagi Ustaz. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih kepada DJ Kak Eti. Boleh dengar saya dengan jelas Boleh? Boleh Ustaz, boleh. Okay, tadi kita cerita macam mana kita nak uruskan kita cara berfikir dan apa yang kita rasa Mana sabar, dan kita kena faham konsep sabar tu apa. Okay, sekarang ni kita lihat daripada sudut orang luar pula. Nampak kata pepatah Melayu, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Ya, betul Maknanya kita tengok orang, kesiannya, mata memandang berat, tapi bahu memikul ni kadang-kadang tidak tercakap, patah-patah perkataan tu terucap, tidak dapat digambarkan kadang-kadang mana dalam keadaan susah. Okey. Sekarang ni kita nak tengok macam mana cara kita nak bantu pula. Maksudnya bagi orang yang mungkin hari ini tidak ditimpa dengan musibah. Maka dia dalam keadaan yang mungkin senang, dia dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang tak ada apa-apa maka kita bantulah Dalam hadis sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa menolong
kita ni dengan pertolongan Allah, selagi mana kita selalu berusaha nak menolong orang lain. Jadi hati kita ni biar kita bentuk satu emosi menyumbang. Maksudnya emosi untuk membantu orang lain. Benda tu kena bentuk. Ada orang yang inborn. Inborn ni lahir-lahir dia terbentuk sifat itu. Ada kadang-kadang orang kena bentuk benda ni. Kena dengan keterlibatan begitu. Okey, jom kita tengok beberapa perkara yang boleh kita kongsikan bagi orang yang di luar. Apa benda yang boleh diberikan kepada orang yang susah. Okey, yang pertamanya kita panggil istilah dalam bahasa Arab hibah, kita panggil. Hibah ni satu pemberian kepada orang yang kita kenal dan ada rasa kasih sayang. So maksudnya, katakan hari ini kan, dekat sekitar Lembah Kelang dan beberapa negeri, saya suka fokus katakan Shah Alam ataupun Kelang contohnya kan. Ada saudara mara daripada tempat-tempat yang lain yang tak kena dengan ujian maknanya banjir ini kan. So maksudnya kita hibahkan barang kita ataupun apa-apa perkara lah. Hibah ni satu istilah untuk kita bagi pada satu orang dan mana dia ada unsur kenal ataupun unsur sayang. Unsur sayang tu bukan maknanya sayang-sayangan, maknanya ada rasa kesian, sayang. Itu istilah hibah. So kita boleh beri hibah. Hibah tu kepada orang yang kita kenal dan kita ada rasa sayang. Hibah tu. Okey. Yang kedua kita boleh bagi hadiah. Okey. Hadiah ni beza dia kita kenal, tapi maksudnya tidak ada unsur yang sayang tu. Mana kadang-kadang kawan kita biasa je, dia tak ada rasa macam kita menyayangi keluarga kita dan sebagainya. Itu kita boleh bagi hadiah. Kini hadiah daripada saya. Sebab tu bila disebut hadiah ni satu benda yang kita kenal ke orang itu. So jadi maknanya kita boleh bagi dan hukumnya sunat. Dalam hadis Nabi SAW sebut tahadu tahabu, berhadiah-hadiah kamu nanti kamu akan saling berkasih sayang. Okey. Yang ketiga apa benda yang boleh kita beri adalah sedekah. Sedekah ni pula konsep adalah pemberian kepada siapa, kita kenal ke tak kenal dan sebagainya. Okey. Saya nak cadangkan bagi orang-orang yang mungkin siapa-siapa yang keliling di sekeliling ni, maknanya yang tidak diuji begini. Pergi tengok almari kita. Ada baju-baju yang bagus-bagus yang kita mungkin tak muat dah. Kita pun lipat, bagilah hadiah atau sedekah ni, sedekah baju kita. Sedekah ni bukan kesian, sedekah ni sedekah saya. Bukan, sedekah tu maksudnya pemberian yang kita bagi kepada orang lain. Baju kita, kasut. Sebab dalam banjir ni sama juga macam terbakar. Barang habis kadang-kadang. Maknanya barang habis. Kita mungkin ada peti ais ataupun mesin basuh yang kita tak guna pun. Kadang ada rumah orang 2-3 kadang-kadang mesin basuh tak guna kan. Waktu sekarang ini terbaik. Kalau mungkin tak boleh nak beli yang baru, kita tengok bagus lagi kan, pergi water jet. Siapa ada water jet sekarang ni kan, okey, datang pinjam bagi pada satu orang yang ketua kampung dia tolong bantu. Kalau kita kenal individu tu, boleh bagi pada dia water jet. Sekarang ni keperluan bagi orang dah start surut ni, maknanya sedekahkanlah pergi ke kawasan-kawasan yang penempatan, makanan-makanan kan, orang duduk atas bumbung berapa hari tak makan tu. So maksudnya siapa yang boleh khidmat untuk masak, sedekahkan tenaga dia. Antara benda yang boleh kita buat lah. Okey, itu benda yang ketiga. Yang keempat ibu kakak ayah saya sekalian, apakah panduan dia? Itu yang keempat, zakat. Kira zakat kita. Kan? Kadang-kadang kita bagi zakat kita ni, kita boleh bagi, maknanya kalau kita kenal direct orang tu susah ketika ini, maka dia tengah susah, kita boleh bagi dia. Niat zakat. Zakat ni dia ada asnaf dia kan. Antaranya orang fakir, miskin, mungkin dia kaya tapi ketika ini habis dah semua. Kan? Terutama lagi lah kalau orang susah, golongan B40, golongan orang-orang yang tidak ada kemampuan. Kan? Jadi maknanya kalau kita bagi pada asnaf, kita kena lafaz. Contoh macam, okay, ini zakat saya wakilkan. Asnaf tu maknanya orang yang bertanggungjawab untuk mengagihkan. Kalau kita bagi direct, kita niat saja. Kita bagi direct, okay, ini zakat kita. Tak perlu sebut beriang muka beria-ria kan. Maknanya ini zakat saya ya. Sebut terima, tak perlu. Kan? Maksudnya kalau bagi direct, pergi ziarah. Sekarang pergi ziarah. Kan? Siapa-siapa kalau ada kelapangan, ada apa semua, pergi ziarah. Keluarkan duit tu, kan? Bagi. Kadang-kadang sekarang ni kita nak bagi pun belum tentu orang tu perlu mungkin. Mungkin kita rasa maksudnya barang makanan, beras dan sebagainya. Tapi kadang-kadang setengah-setengah tempat benda tu berlambak dah.
tong gas, dapur masak, walaupun kecil, tapi rumah-rumah terutama orang susah yang B40 yang bla-bla, memang maknanya kawasan-kawasan yang agak orang susah, pergi beli banyak-banyak bagi, maknanya itu benda-benda keperluan yang boleh dibagi. Jadi zakat antaranya boleh dibagi kepada asnaf-asnaf orang fakir miskin susah. Ada orang yang musafir, terbengkalai, maksudnya tak tahu nak buat macam mana kan. Ini antara benda yang kita boleh buat. Okey, yang keempat, yang kelima okey, yang pertama hibah, kedua sedekah, hadiah, ketiga sedekah, yang keempat zakat, dan yang kelima wang syubhat. Okey. Kita ada wang syubhat, kan? Orang bukan kita lah, orang ada wang syubhat. Mungkin dia simpan duit dia dekat bank konvensional. Okey. Mungkin tidak ada pilihan untuk buat Islamic bank, apapun alasannya. Tapi maknanya bila bank konvensional, maka faedah-faedah yang seseorang itu dapat, maknanya yang bukan Islamik, yang bukan Islamik ataupun maksudnya kiraan-kiraan investment yang bukan Islamik, kita boleh keluarkan, kemudian boleh bagi. Cumanya dia tak boleh bagi pada personal, individu, ataupun tak boleh bagi kepada individu seorang untuk dia buat makan. Tak. Dia untuk buat benda umum. Benda umum semua boleh guna. Contoh, hari ni masjid rosak, contohnya kan. Jadi kalau siapa ada wang syubhat, boleh bagi. Boleh untuk benda umum, lampu, pagar, kepala pipe, benda-benda yang umum boleh guna. Wang syubhat ni, benda wang-wang yang tidak patuh syariah. Benda-benda yang tidak patuh syariah ni boleh buat benda umum, longkang-longkang yang boleh umum guna. Masa inilah mungkin nak buat guna untuk beli water jet kat mana-mana kan, yang umum boleh guna. Kemudian letakkan nanti pesan, letakkan benda tu, aset tu pada masjid contohnya, pada balai raya atau pada seseorang yang boleh nanti digunakan pada masa akan datang. Benda-benda umum boleh guna. Jadi maknanya itu wang syubhat. Jadi sebenarnya wang syubhat ni kadang-kadang orang tinggal je dekat bank. Dia ada satu bank, maksudnya konvensional, ada duit faedah, tinggal. Jangan. Wang syubhat kena urus. Wang syubhat ni kena uruskan. Dia kena uruskan. Ya, bila kita uruskan wang syubhat ni, mana katakan banyak wang syubhat ni bagi, tapi kena sebut wang ni wang syubhat. Orang buat beli makan. Kalau untuk makan yang tadi tu, untuk sedekah boleh, untuk hibah boleh, untuk hadiah ke, maknanya yang itu boleh, yang daripada wang halal. Tapi yang wang syubhat ni atau wang tidak patuh syariah, untuk benda umum yang maknanya semua boleh guna ataupun public boleh guna. Ini panduan macam mana kita menghadapi satu kesusahan. Sebab apa tau? Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa ma naqasal malu min sadaqah, tidak akan berkurangan harta dengan bersedekah. Jadi kita memberi, tidak akan berkurangan harta kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan gandakan siapa yang memberi. Kemudian daripada sudut investment akhirat, kita minta tolong orang tu bawakan harta kita tu ke akhirat. Okey. Kadang-kadang cara pemikiran kita adalah aku bagi harta aku habis. Tapi cara sudut pandang Islam disuruh bagi sebab dunia lagi Allah akan balas. Dalam hadis yang disebut bahawa as-sadaqatu bi asyri amsaliyah. Sedekah 10 kali ganda Allah akan balas di muka bumi. Jangan rasa sayang. Dari sudut akhirat, kita bagi dia tolong bawa harta kita tu. Okey, contoh nak senang faham DJ Kak Fairuz, katakan saya ada 100 beg. Saya ada 2 tangan saja. Saya takkan mampu bawa 100 beg saya. Maka saya minta tolong, boleh tak tolong bawa? Boleh tak tolong bawa? Ramai-ramai, boleh tak? Saya nak bawa kat kereta saya kat ujung sana tu, ada kereta saya. Maka ramai-ramai pun tolong bawa. DJ Kak Fairuz tolong bawa sikit. Yang ni tolong bawa sikit, tolong bawa saya mungkin boleh bawa 4 saja kan. Sini pikul mungkin 4 ataupun 5 saja. Okey. Oleh kerana beg ini beg saya, nanti sampai dekat kereta semua akan pulang dekat saya. Saya pun cakap terima kasih. Sama juga untuk senang faham, kita nak bawa harta kita ke akhirat seorang-seorang, kita tak mampu. Maka kita bagi sikit, orang banjir kita bagi. Dia tu tolong bawakan harta kita untuk akhirat. Kalau dia beli baju, dia beli telkong baru. Telkong tu dibuat sembahyang untuk mungkin 5 tahun. 5 tahun pahala tu boleh kat kita. Quran, ada sekolah tahfiz yang tenggelam. Belikan Quran contohnya. Kita dapur, orang susah, golongan B40 kena banjir berapa ramai. Kita belikan tong gas baru, kita belikan dapur baru. Kita pergi beli, kita bayangkan kita infak beli barang, dia masak untuk makanan family dia, keluarga dia,
Katakan dapur kita tu boleh tahan 7 tahun lah. Berapa banyak dia tolong bawakan pahala tu untuk kita ke akhirat. Jadi cara memandang sisi pandang bersedekah adalah bukan kita bagi dan kita habis dan aku bagi macam seolah-olah macam kita bagi untuk dia senang dan kita menjadi macam action takabur kan. Bukan begitu. Kita dengan kasih sayang kita bagi supaya apa? Boleh tak tolong bawakan ke akhirat. Malahan bercambah-cambah tu kalau digunakan. Bercambah-cambah lagi tu. Terutama bagi orang susah atau orang tengah susah sekarang ni. Jadi hari ini kita kongsikan bersabarlah dan belajar cara sabar. Maksud sabar tu apa? Yang keduanya bagi orang yang tidak ditimpa musibah, maksudnya macam mana cara dia, pengurusan harta ataupun urusan keuangan. Ada 5 jenis keuangan yang boleh kita bagi. Hibah, sedekah, maksudnya hadiah, zakat dan juga wang syubhat, wang tidak patut syariah ni. Inilah masa untuk kita belajar dan praktis terus. Kita praktis terus. Carikan barang-barang yang maknanya perlu ketika ini, waktu ini, dan inilah peluang untuk kita membantu supaya Allah berkati hidup kita di dunia dan digandakan bekalan akhirat untuk akhirat kita tu nanti. Inilah waktunya. Sebab kita tak tentu lagi kan. Saya dekat rumah HIV Muslim saya tu, rumah kebajikan saya tu, banjir dulu 2014 kali. 2021 ni 2 kali. Maknanya dalam waktu berapa tahun tu tak ada banjir, tak ada pernah banjir lagi. Tempat lain banyaklah kan, ada berapa. Tapi maknanya kalau nak cerita saya, maksudnya maknanya 2014 peluang sekali, 2021 ada peluang lagi. Lepas ni kita tak tahu bila pula mungkin ada peluang ataupun tak. Kalau ada peluang lagi, belum tentu kita waktu tu dah ada kemampuan, masih ada kemampuan, ataupun masih ada kesihatan, ataupun masih ada rezeki untuk kita membantu. Jadi benda amalan jangan tangguh. Jadi saya menyeru kepada semua kita waktu inilah, siapa yang ada kenalan ke apa semua, 5 jenis kewangan yang macam mana cara kita nak bagi tu. Sekali lagi, hibah, sedekah, hadiah, zakat kita bagi, ataupun juga wang syubhat, wang tidak patut syariah yang kumpul. Tapi beza dia, wang tidak patut syariah ni adalah untuk benda-benda umum. Semua boleh guna. Semua boleh guna. Untuk lampu ke apa yang semua boleh guna. Water jet sekarang ni penting sangat. Orang nak membasuh dengan pipe macam itu berapa lama tu. Tapi kalau ada water jet kan, boleh bayangkan. Maknanya mungkin tenaga digunakan setengah hari, mungkin 1 jam 2 jam selesai. Boleh digunakan untuk rumah lain. Jadi amanahkan satu orang tu boleh jaga, ataupun amanahkan nanti dah sudah bagi pada masjid boleh simpan aset-aset tu sebagai aset yang boleh untuk membantu orang. Jadi wallahualam, mungkin kita boleh buka kepada saudara-saudara kita yang mungkin nak bertanya atau nak berkongsikan pengalaman mereka. Silakan DJ Kak Fairuz. Baik. Terima kasih Ustaz. Dan untuk pertemuan kita waktu ni, kita akan berhenti seketika Ustaz. Kita akan kembali untuk perkongsian sahabat-sahabat kita yang ada peristiwa ataupun saudara mereka yang menghadapi situasi ataupun ujian, mana perkongsian kita mungkin dapat juga memberi peluang kepada mereka yang mengambil keadaan musibah ini sebagai peluang untuk mendapatkan ganjaran pahala. Sebagaimana disebutkan Ustaz, banyak benda yang sebenarnya boleh kita jadikan ruang untuk jadikan peluang untuk mendapat ganjaran. Dan kita akan berhenti seketika, kembali selepas ni untuk pendengar. Terus bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sebagai ibu penyayang, saya sangat cerewet pemilihan lampin. Sebab itu saya pilih Baby Mora, bebas klorin dan halal. Baby Mora ku segar. Baby Mora ku nyaman. Baby Mora ku arum. Buatku ceria sepanjang hari. Terus ke Facebook Baby Mora atau dapatkan dari ejen di seluruh Malaysia.
Kat mana ya aku nak dapatkan pembiayaan menerusi gadaian emas? Cubalah ke Ar-Rahnu CBP. Ar-Rahnu CBP? Ya, Ar-Rahnu CBP terdapat di seluruh Malaysia dan menawarkan jumlah pembiayaan maksimum sehingga RM350,000 dan wang tunai sehingga 75% daripada nilai emas. Bukan itu sahaja, pembiayaan Ar-Rahnu CBP ini adalah patuh syariah. Barang gadaian dijamin keselamatannya dan kadar keuntungannya tetap sehingga tempoh matang. Wah, menarik tu. Jom ke Ar-Rahnu CBP sekarang juga. Untuk maklumat lanjut, layari www.cbp.com.my atau hubungi 1300887650. 1.6 juta ringgit diperlukan segera bagi pembelian tanah Mahat Tahfiz Sain Fatimah Az-Zahra atau MTS PAS. Ganjaran Allah untuk setiap infak akan berterusan selagi para hufaz beramal di atas hasil infak anda. Terus gandakan rezeki dan pahala anda dengan berinfak untuk MTS PAS sekarang di www.mtsfaz.com sekarang. Penerima Bantuan Sari Hidup atau BSH yang layak menerima MySalam adalah individu berumur antara 18 hingga 65 tahun dan pasangan, individu bujang berumur 40 hingga 65 tahun dan berpendapatan kurang daripada RM24,000 setahun, individu OKU berumur antara 18 hingga 65 tahun dan berpendapatan kurang daripada RM24,000 setahun. Assalamualaikum, saya Dr. Syed Muzaffar Syukur, angkasawan anda. Alhamdulillah, anak saya Adam dan Noah belajar Al-Quran di Al-Baghdadi. Kini anda boleh belajar Al-Quran dengan lebih mudah dengan inovasi terbaru Al-Baghdadi, zamiluni.com. Anda boleh belajar di rumah atau di mana-mana sahaja dengan gadget anda, mengikut masa yang anda sukai. Hiasi hidup anda dengan Al-Quran. Hubungi 019-278-5747 atau layari zamiluni.com. Apabila mati anak Adam, terputus segala amalannya kecuali 3. Sedekah jariah, harta yang diwakafkan, ilmu dimanfaatkan dan anak soleh yang mendoakannya. Wakafkan unit amanah ASB anda dengan wakaf ASNB. Diuruskan sepenuhnya oleh ASNB dengan iktiraf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP. Gabungan konsep pelaburan dan wakaf. Sumbangan wakaf kita berterusan walaupun selepas kita tiada. Info asnb.com.my. 100 hari aspirasi keluarga Malaysia di Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Merangsang semula ekonomi negara dengan pembukaan sektor industri kreatif yang menjejaskan 264,000 penggiat industri semasa pandemik. Memacu penerima gunaan digital, pengkomersialan teknologi dan harta intelek bagi membolehkan pembukaan peluang pekerjaan dalam bidang digital. Menyediakan lebih pilihan mengakses internet menerusi penawaran perkhidmatan telekomunikasi yang mampu milik kepada rakyat. Baik, untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kita pada ketika ini dalam Pesona di Zahra, kita menyambung kembali untuk perkongsian bersama dengan yang bahagia Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin dan juga bagaimana kita nak menghadapi musibah ini bukan setakat mereka yang sedang dilanda ujian, malah juga kita yang berada di luar daripada bencana yang kita hadapi ketika ini sebagai mereka yang memberi sokongan dan sebagainya yang juga ada peluang untuk menghulurkan bantuan. Dan saya kira untuk satu daripada sahabat kita daripada Anur Mastura, Ustaz katanya mungkin Ustaz boleh berikan sedikit ulasan dan pencerahan tentang ujian dan juga musibah sebagai satu hadiah. Sebab katanya Ustaz pernah kongsi dah lama dulu, mungkin dapat kita recall balik Ustaz. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih kepada DJ Kak Fairuz. Okey, dia sebenarnya satu cara berfikir dan satu cara rasa yang kita kena latih ya. Semalam kan bila saya bersama dengan tim bantuan kan, memang sebenarnya ada orang yang memang tertekan dan sampai macam saya doakan dia bagian-bagian macam kita doakan pun jadi nak marah sebab kita faham apa yang dilalui bukan mudah untuk ditanggung. Sebab tu saya kata ada orang yang inborn naturally, dia mudah lahir-lahir, dia mudah untuk terima bila satu benda tu susah. Tapi ada orang yang tidak. Itu kena latih dan kena bentuk sudut pemikiran kita dan juga sudut hati kita. Itu kena dipanggil mujahadah untuk kita bentuk benda ni. Okey. Daripada sudut sisi pandang ujian ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu
Subhanahu Wa Taala seperti mana yang saya sebut tadi. Bagaimana ujian ni adalah sebagai hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala apabila sebenarnya Allah pilih kita untuk Allah bagi pahala, kan? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, hapuskan dosa-dosa kita. Yang ketiganya, untuk Allah naikkan darjat kita. Yang keempat, Allah ganti dengan perkara yang lebih baik. Dan yang kelima, untuk kita lihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang ditimpa musibah ini, dia dapat 5 benda tadi. Kan? Maksudnya sekali lagi saya ulang, dia dapat pahala. Kan? Dengan sabarnya, dengan tabahnya dia. Dapat penghapusan dosa yang keduanya. Yang ketiganya, peningkatan darjat. Kan? Dalam hadis Nabi sebut bahawa orang kalau bersabar, dia ditingkatkan darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala gantikan lebih baik. Dan yang kelimanya iaitu dia dapat melihat kebesaran Allah, iman tu, yang orang lain mungkin tak dapat rasa dan saksikan, tapi dia dapat. Saya semalam 2 hari lepas bila saya dah sampai ke rumah kebajikan saya ni, jadi memang ada satu orang bedridden. Jadi maknanya saya suapkan dia makan. Okey, sebab memang dah lapar, kita dah lambat, bot baru dapat uruskan bot apa semua, dan malam tu dekat pukul 12 lebih baru dapat makan. Okey. Bedridden saya ni memang orang sakit yang memang kita cebokkan, kita jaga ubat dan sebagainya. Jadi mungkin ketika makan tu kebetulan mungkin tak sesuai. Masak dah tengah banjir kan, tak saya dia. Lepas tu dia kata dia tak nak. Okay. Kemudian saya kata okey, lepas tu dia kata okey, saya ingat dah kenyang ke? Dia kata tak. Nak Coco Crunch. Saya dalam hati saya kata nak cari kat mana Coco Crunch kan. Orang banjir, keliling tu laut tau. Banjir. Kita memang ada lah Coco Crunch, tapi dah tingkat bawah tu dah tenggelam, semua dah berenang mana-mana dah. Saya kata okey, tapi nak ceritanya kan, kadang-kadang kita tak tahu ketika itu siapa yang Allah anugerahkan doa yang mustajab. Tiba-tiba penghuni yang kat rumah saya tu, Ustaz, ada Coco Crunch. Coco Crunch ni boleh terapung dan ada. Ini benda saya saksikan dalam mata saya. Saya kata, ya Allah. Kadang-kadang orang kita tak tahu saat mana yang Allah doa tu mustajab. Saya kata, ada Coco Crunch. Bayangkan ada tengah dalam keadaan yang memang banjir sebesar-besarnya. Boleh ada. Ada. Okay, saya pun koyakkan, bubuh dalam cawan. Mangkuk semua dah tak tahu ke mana dah. Lepas tu saya pun nak suap. Saya nak suap, dia kata nak susu. Nak susu pula. Mana nak cari susu? Okey. Tapi nak ceritanya, orang kadang-kadang ada ketika doa ada mustajab. Jadi saya tak tahu nak cari mana dah. Tiba-tiba salah seorang penghuni kita, Ustaz, ada Ustaz soya. Ada pula soya. Saya kata susu tak ada, tapi soya ada. Soya pun boleh dah. Pun soya dekat kawan. Okey. Dan saya pun suap. Dia punya muka punya happy. Saya kata, ya Allah. Kadang-kadang kan ada orang yang itu saya sebut tadi kan, 5 benda. Ketika itu doa tu mustajab. Doa lah banyak-banyak. Allah SWT akan bagikan insya-Allah. Wallahualam. Saya Ustaz, itu tadi apa yang dapat kita kongsikan daripada sahabat kita. Moga juga jadikan panduan kepada pendengar yang turut sama-sama dengar kepada ketika ini. Dan sampai ke penghujungnya untuk segmen kita pada hari ini Ustaz. Dan kita tutup bicara kita dalam Pesona Zahra minggu ini dengan doa. Ustaz, silakan. Kita akan dengan doa insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan ketabahan kepada sesiapa saja yang kau uji dengan banjir ini, ya Allah. Dan apa jua bentuk kesusahan yang kau kurniakan, yang kau berikan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi orang yang tidak diuji dan mempunyai kesenangan, ya Allah, bukalah hati mereka untuk membantu, ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi, Engkaulah yang Maha Menarik, Engkaulah yang Maha Memberi hidayah, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz atas kesempatan untuk kita bersama ketika ini. Walaupun Ustaz sendiri dilanda ujian, tapi dapat juga sampaikan dengan pendengar kita bagaimana kita nak menghadapi musibah pada waktu-waktu begini. Terima kasih Ustaz atas kesempatan dan ruang masa untuk bersama pendengar kita di Radio IKIM pada hari ini. InsyaAllah Ustaz, jumpa lagi Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
inspirasi, inforia, Islami, semuanya diikim